Okey. Baik, dia begini. Okey, 1.1, okey, kita belajar tentang peranan kerajaan dalam ekonomi, betul? Okey, 1.1 kita dah belajar tentang peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, iaitu dengan menstabilkan harga barang dan sebagainya. Baik. Bila dah belajar tentang peranan kerajaan dalam ekonomi, 1.2 kita belajar tentang penunjuk ekonomi. Dan apa itu penunjuk ekonomi? Penunjuk ekonomi ni sebenarnya ialah alat-alat. Okey, alat-alat untuk mengetahui keadaan ekonomi kita ni. Sama ada sihat ke tak sihat. Itu sebenarnya. Kalau macam badan manusia, kalau nak tahu badan ni sihat ke tidak, kita akan pakai termometer lah, betul? Termometer untuk tengok suhu. Kemudian kita akan ambil RT test nak tengok ada COVID-19 punya virus ke tak, kan? Jadi itu untuk penunjuk keadaan badan. Tapi kalau ekonomi, dia kena ada alat-alat untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi kita sekarang ni. Dan alat-alat itu ada 4. So alat-alat itu dipanggil penunjuk ekonomi. Itu kamu kena faham. Penunjuk ekonomi maksudnya alat-alat untuk mengetahui keadaan ekonomi semasa. So kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan penunjuk ekonomi. So kita teruskan. Kita lihat penunjuk ekonomi adalah data-data makroekonomi. Maknanya maklumat-maklumat tentang makroekonomi, keseluruhan ekonomi yang akan digunakan oleh para penganalisis ekonomi untuk mentafsir ataupun untuk memberi maksud tentang bagaimana prestasi sesebuah ekonomi secara keseluruhan. Jadi bila dah dapat kajian tu, maka ini akan memberi mereka peluang untuk apa? Mengkaji sama ada tak peluang pelaburan semasa dan akan datang. Jadi penunjuk ekonomi ialah data-data ataupun maklumat-maklumat yang akan digunakan untuk mengetahui prestasi sesebuah ekonomi. Jadi antara penunjuk ekonomi yang dianalisis ialah yang pertama, alat yang digunakan yang pertama sekali ialah indeks harga pengguna. Itu satu. Yang kedua iaitu tentang kadar pengangguran. Kadar pengangguran. Yang ketiga iaitu KDNK, keluaran dalam negara kasar. Dan juga yang keempat iaitu imbangan pembayaran. So ini adalah instrumen-instrumen ataupun alat-alat yang akan digunakan untuk menunjukkan prestasi atau keadaan ekonomi semasa. Jadi bila kita dah tahu tentang keadaan ekonomi semasa, barulah kita boleh bertindak. Sama ada untuk melakukan pelaburan ke, atau untuk menjaga simpanan kita ke. So itu penting untuk mengetahui penunjuk ekonomi. Baik, kita pergi kepada yang pertama, alat yang pertama, iaitu indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna. Baik, indeks harga pengguna ni sebenarnya merujuk kepada untuk mengukur perubahan harga. Perubahan harga sekumpulan barang dan perkhidmatan. Maknanya mengukur perubahan harga barang dan perkhidmatan yang terpilih dalam ekonomi itu bagi suatu tahun, berbanding dengan suatu tahun dasar. Baik. So indeks harga pengguna ni sebenarnya nak ukur berapa banyak berubahnya sesuatu harga barang tu ataupun harga perkhidmatan itu bagi suatu tahun itu berbanding dengan tahun sebelumnya, iaitu tahun dasar yang kita akan lihat nantilah. So ini dipanggil indeks harga pengguna. So indeks harga pengguna ni adalah satu, kita kata, alat untuk penunjuk untuk mengkaji, paling penting mengkaji perubahan tingkat harga umum. Berapa banyak berubah harga yang sedia ada. Itu satu. Yang kedua, indeks harga pengguna ni untuk menunjukkan kos
sara hidup masyarakat. Kos sara hidup masyarakat. Okey, bermakna di sini ada kata kunci di sini, iaitu yang pertama untuk mengkaji perubahan tingkat harga, itu satu. Yang kedua untuk menunjukkan kos sara hidup masyarakat kita sekarang ni. Dan yang ketiga untuk mengesan inflasi. Untuk mengetahui dengan cepat ada tak tanda-tanda inflasi melalui peningkatan dalam indeks harga pengguna. Sebab itu indeks harga pengguna menjadi satu alat untuk mengukur ada tak kenaikan harga. Okey. Baik. So kita lihat contohnya pengiraan indeks harga pengguna. Okey. Pengiraan indeks harga pengguna. Bagaimana indeks harga pengguna ni dia buat kiraan, cikgu? Ya, Nazira, ada nak tanya apa-apa? Okey. Baik. Tadi ramai nak masuk. Okey, baik. Kepada mana-mana pelajar, kalau korang nak tanya boleh tanya sekarang. Boleh tanya dalam Zoom chat, ataupun okey, boleh tanya. Okey. Okey. Baik. Okey, so boleh tanya kalau tak faham boleh tanya. Baik. Kita lihat di sini indeks harga pengguna. Okey, dia akan ukur harga purata barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh isi rumah dalam tempoh masa yang ditetapkan. So, okey, barang dan perkhidmatan terpilih, okey, dalam pengiraan indeks harga pengguna ini merupakan item-item ataupun benda-benda yang boleh mewakili corak purata pembelian oleh sekumpulan penduduk. Okey. So barang dan perkhidmatan, macam mana indeks harga pengguna ni? Dia akan ambil semua harga barang ke, cikgu? Tak. Dia akan ambil harga barang-barangan tertentu dalam kategori-kategori tertentu. Kemudian dia puratakan. Okey, dia puratakan ya. Okey, dan kemudian okey, item-item itu okey adalah biasanya item-item yang menjadi pilihan penduduk atau pilihan rakyat untuk membeli. Daripada situ kita akan tengok. Contohnya, okey, biasanya okey, untuk item-item ini biasanya dikelaskan kepada ada 12 kumpulan barangan. Ya, 12 kumpulan barangan dan perkhidmatan utama dengan diberikan wajaran masing-masing. Wajaran tu apa, cikgu? Okey, wajaran tu maknanya diberikan ratio atau diberikan kepentingan, berapa peratus kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini okey, kumpulan barangan. Ada 12 kumpulan barangan kalau kita lihat di sini. Okey, cikgu tunjukkan semuanya. Okey, baik. Kalau kita lihat untuk barangan okey, biasanya barangan okey, makanan dan minuman bukan alkohol diberi wajaran sampai 30.2%. 30.2%. Restoran dan hotel 2.9%. Minuman alkohol dan tembakau 2.9%. Pakaian dan kasut 3.3%. Pelbagai barangan dan perkhidmatan 6.5%. Pendidikan 1.1%. Ini kesemua kamu tak ingat. Kamu tak perlu nak ingat berapa peratus, tak. Tapi kita nak tengok yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Ya, yang mana peratusan diberi wajaran yang besar, diberi wajaran yang kecil. Baik, nanti cikgu akan bagi tahu kenapa. Baik, pengangkutan 13.7%. Perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan 4.9%. Perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 23.8%. Hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan, maintenance 3.8%. Kesihatan 1.7%. Dan komunikasi, maknanya alat komunikasi iaitu sebanyak 5.2%. Baik. Kalau kamu tak faham, dia macam ni. Okey. Seandainya kalau kamu bekerja satu hari nanti, ataupun mak bapak kamu bekerja,
Okey, mak bapak kamu akan dapat pendapatan, ataupun kamu kalau bekerja akan dapat gaji lah, kan? Baik, bila dapat gaji, okey, kamu perhatikan bahawa sebenarnya inilah peratusan yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh kita kepada pendapatan kita tu, kepada gaji kita. Contohlah kalau katakan gaji kita RM1,000, katakanlah mana ada lagi dah gaji RM1,000, sekurang-kurangnya RM1,500 sekarang ni. Katakan gaji RM1,000 sebulan. Sebenarnya 30.2% daripada gaji ini kita habiskan dengan makan. Maknanya RM300 kita habis untuk makan. RM300. Itu yang paling besar. Betul tak? RM300 habis untuk makan. Kemudian yang kedua paling banyak kat mana? Okey, bil air, perubahan air elektrik 23.8%. Maknanya RM238 habis kepada bil air, elektrik, gas dan sebagainya. Kemudian begitu juga pengangkutan, transportation. Kalau kita pakai kereta, kita guna minyak, 13.7%. Bermakna RM137 habis pada pengangkutan. Kemudian yang peratusan-peratusan lain ni adalah kita kata peratusan-peratusan berapa banyak yang kita allocate untuk pembelian barang-barang ini. Maknanya di sini cikgu nak tunjukkan apa tahu, bahawa daripada pendapatan sebenarnya barangan dan juga perkhidmatan yang kita banyak guna ialah, pertama sekali ialah makanan dan minuman. Betul tak? Betul kan? Okey. Makanan dan minuman bukan beralkohol. Ya, betul. So, baik. Kalau kita lihat seandainya kalau kita lihat dengan wajaran diberi 30.2%, kalau katakan harga barang naik, bagi tahu cikgu kalau harga barang naik, harga barang apa yang kalau naik akan menjejaskan gaji kita? Yang mana satu? Makanan dan minuman ke? Pengangkutan ke? Perumahan air dan elektrik ke? Cuba bagi tahu cikgu. Yang mana kalau harga barang tu naik, dia akan memberi efek yang banyak kepada gaji kita? Yang mana satu? Daripada senarai ni, yang mana satu? Korang boleh nampak tak? Yang banyak memberi impact kepada pendapatan kita. Ya, betul Khairina. Betul. Ya, betul Nazira. Maknanya kalau harga makanan ni naik, bermakna let's say lah, naik, bermakna dia dah tak jadi 30.2%. Dia mungkin naik, mungkin sampai 40%. So jadi RM400. Let's say lah 40% naik. Makanan dia akan naik banyak. Bila makanan naik, maka kita terpaksa kurangkan yang lain. Betul tak? Sebab nak cukupkan 100% kan, kita akan terpaksa kurangkan pergi restoran ataupun hotel, atau kita terpaksa kurangkan membeli pakaian dan kasut. Sebab apa? Sebab harga barang makanan naik. Jadi inilah sebenarnya 12 kumpulan barangan yang banyak memberikan impact kepada indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna akan ukur semua jenis 12 barang-barang ni. 12 barang-barang ini. So, mana-mana barang ni yang akan naik harga, dia akan menunjukkan tanda-tanda inflasi. Tetapi, dia akan memberikan peningkatan secara sama ada banyak atau sikit. Kalau pendidikan, harga perkhidmatan pendidikan naik, impact dia 1.1% je. Impact dia 1.1%. Tak banyak. Kalau contoh lagi, iaitu contohnya kalau kita lihat macam kesihatan. Kesihatan. Kalau harga barangan kesihatan naik, impact dia 1.7% je. Sebab apa? Sebab kita bukan hari-hari sakit. Mungkin sebulan sekali je sakit, sebulan sekali je pergi klinik. Kan? Tetapi yang banyak memberi impact kepada pendapatan ialah
makanan dan minuman. Sebab hari-hari kita makan dan minum. So, sebab itu diberikan wajaran 30.2%. Nampak tak? Jadi, so indeks harga pengguna akan mengukur tentang harga purata barang dan perkhidmatan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. Baik. So, kemudian dia akan buat perbandingan tahun dasar dan juga tahun semasa. Dia akan buat perbandingan. Kita tak boleh kata, oh, dah dapat dah harga barang sekian-sekian. Okey, kemudian kalau dah sekian-sekian, okey, macam mana kita nak ukur dia meningkat atau turun? Kita mesti buat perbandingan dengan tahun sebelumnya atau dipanggil tahun dasar. Itu maksud dia. So, indeks harga pengguna diukur dengan compare harga purata barangan dan perkhidmatan yang diperoleh pada tahun dasar dengan tahun semasa. Contohnya, tahun semasa kita sekarang ni 2022. Kita comparekan dengan tahun, contohnya 2020. Kita buat perbandingan. Itu 2020 ialah tahun dasar. So, tahun dasar merupakan suatu tahun yang tingkat harganya, maknanya harga dia pada waktu itu, pada tahun itu, dijadikan asas perbandingan dengan tingkat harga bagi tahun yang berbeza. Dan tahun dasar itu, dalam pengiraan indeks akan diberikan nilai indeks 100. Dan tahun semasa pula merujuk kepada tahun yang ingin dikira indeks harga penggunanya. Maksudnya, contoh kita buat tadi, contohnya tahun dasar kita pilih tahun 2020. So, tahun semasa ialah tahun 2022. Jadi, dia akan buat pengiraan berapakah peningkatan, maka di situ dia akan deduct. Contohnya, tahun dasar itu tahun 2020 diberikan indeks 100. So, kalau tahun ni, tahun 2022 akan diberi indeks, sebab ada peningkatan, diberi indeks 110. Bermakna kita akan tolak 110 tahun 2022, tolakkan dengan tahun dasar 100. So, berapa poin? Bermakna 10 poin telah pun meningkat. So, itulah pengiraan indeks harga pengguna sebenarnya. Dan ini ada ditunjukkan dalam buku teks kamu. Cikgu tak rasa kat sini ada ditunjukkan. So ini inflasi. Kita akan masuk inflasi sekejap lagi. So, sebelum itu, cikgu akan tunjukkan perbandingan tahun dasar dan tahun semasa. Di mana tahun dasar dan tahun semasa ini boleh banyak ditunjukkan dalam buku teks kamu, iaitu buku teks ekonomi tingkatan 5. Sekejap cikgu buka buku teks tingkatan 5 buku teks ekonomi. Semua pelajar ada nota tadi dan ada nota tadi. Kalau tak ada lagi, bagi tahu cikgu sebab cikgu dah kongsikan dalam grup WhatsApp. So, hopefully kamu semua dah dapatlah buku teks tu. Buku teks pula, nota tu. Nota tu buku teks pula. Buku teks ekonomi. Alright, so ada. Baik, kita akan lihat kepada indeks harga pengguna. So, cikgu nak tunjukkan kepada kamu tentang indeks harga pengguna ni. Oh, cikgu tak ada lah. Oh, serius lah, tak ada? Lah, tak ada ke? Siapa lagi yang tak ada? Tak ada tak ada. Nota yang tadi cikgu bagi tak ada cikgu kongsikan sekali lagi dalam grup WhatsApp untuk kamu. Boleh ambil nota tu. Yang ini bab 1 tingkatan 5. Ekonomi dan kerajaan. Kena ingat bab 1 ni dia sebenarnya tingkatan 5 ada 2 bab saja. So, bab 1 ni termasuk semua bab 1, 1.3, 1.2, 1 semua termasuk yang kita baru belajar tadi, yang kita baru tengok tadi.
termasuk dalam bab 1 juga. Ya, termasuk dalam bab 1. Okey. Baik. Cikgu dah kongsikan, nanti kalau senang korang boleh boleh print out lah. Okey, baik. Kita lihat tentang cikgu tunjukkan kamu tentang indeks harga pengguna. Okey, ini adalah yang kita tengok tadi, iaitu secara kesimpulannya, dalam indeks harga pengguna, makanan dan minuman bukan alkohol, makanan dan minuman yang paling banyak, percentage dia, yang memberikan indeks harga pengguna. Dan untuk tahun dasar dan tahun semasa seperti ini. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini, iaitu indeks harga pengguna. Perbandingan daripada tahun 2010 hingga ke tahun 2015. So, kalau di sini kalau kamu lihat adanya 100 poin kat sini, 100 kat sini, bermakna tahun 2010 ini menjadi tahun dasar. Tahun dasar tahun 2010 100 poin itu adalah tahun dasar. Kemudian kamu lihat peningkatan pada 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, di mana kalau kita lihat peningkatan indeks harga tu, contohnya kita ambil tahun 2015, so 112.8. 112.8 itu kamu tolakkan dengan 100, dia akan jadi 12.8 kan. So 12.8 itu adalah peningkatan indeks harga pengguna. Itu cara dia. Jelas. Indeks harga pengguna, iaitu tahun dasar dengan tahun semasa. Boleh faham boleh cikgu risau pula kalau tak tunjuk benda ni, takut kamu tak nampak. Tentang perbezaan tahun dasar 2010 dengan tahun semasa, iaitu 2015. So ini adalah indeks harga pengguna di Malaysia. So kalau kita lihat, itu menunjukkan bermakna apa? Kalau ada peningkatan, peningkatan indeks harga pengguna, bermaksud negara kita mengalami inflasi. Mengalami inflasi. Baik. So ini adalah kita tengok pada tahun 2016. So ada peratus perubahan harga. So ada peningkatan pada tahun 2016, makanan dan minuman naik kepada 3.8%. Dan juga ada yang menurun, pakaian dengan sup pun menurun. Ada juga pengangkutan dan komunikasi yang menurun. Tetapi yang lain-lain juga ada peningkatan. Peningkatan. So jumlah ini adalah sebenarnya jumlah yang dicampurkan semua ini dan dibahagikan kepada 12 untuk dapat purata. 1.8. 1.8. So dia puratakan. So ini adalah kita kata sebagai indeks harga pengguna. So indeks harga pengguna ni penting untuk mengukur keadaan ekonomi negara kita, sama ada ianya dalam keadaan inflasi atau tidak. But then sebenarnya kita tak boleh kata apabila kita kata, oh satu barang ni naik cikgu hari tu saya pergi kedai, pergi kedai, kemudian saya pergi bazar Ramadan, kemudian saya tengok harga kuih-kuih semua naik cikgu, maknanya kita inflasi cikgu. Kita tak boleh ukur daripada satu barang. Dia mesti semua barang meningkat. Bila semua barang meningkat, maka baru boleh kita katakan itu sebagai inflasi. Dan adakah inflasi ni bagus? Tidak. Inflasi sebenarnya tidak bagus. Kerana apa? Kerana telah mengecilkan kuasa beli wang kita. Snap lagi. Sekejap, minum. Sekarang cuaca luar panas, so cikgu kena minum air sejuk. Panas kan kat luar sekarang? Kan? Korang pergi sekolah tak panas ke? Panas gila kot sekarang ni. Sekejap. Ni semua senyap je ni.
Tidur ke apa ni? Nazira? Aish? Danisha? Panas ibu. Ya, panas kan? Ya, ada. Okey. Memang panas sekarang ni, memang panas. Okey. Dan dikabarkan bahawa panas ini, peningkatan suhu ini juga akan berterusan sehingga ke bulan 7, bulan 6, bulan 7. Tetapi secara puratanya 5 tahun ni daripada hari ni, daripada tahun 2022 sampai 2027, ada kemungkinan besar kita punya suhu juga akan meningkat. Dan jap, cikgu pause sekejap. So kita sambung balik belajar kita. Okey, baik. So kita dah tengok tentang indeks harga pengguna. Dan indeks harga pengguna sebenarnya adalah untuk mengukur inflasi. Inflasi dalam bahasa Inggeris dipanggil inflation. Okay. So what is inflasi? Okay. Inflasi sebenarnya merujuk kepada, apakah dia? Iaitu merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. So, inflasi ni dia ada dia punya sifat dia. Pertama sekali, ada kenaikan. Okey, kenaikan apa? Tingkat harga. Maknanya tingkat harga ada kenaikan dan harga umum barang. Harga umum barang maksudnya bukan satu barang. Bukan, kalau kata apa? Kalau roti canai naik, yang lain-lain tak naik, kita kata roti canai naik, kita inflasi ni. Tak boleh. Dia mesti semua barang ada peningkatan, baru kita kata sebagai inflasi. Kalau setakat roti canai je naik, yang lain-lain tak naik-naik, bermakna itu bukan inflasi. So dia mesti umumnya semua barang naik. So kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan, dan peningkatan tu mesti berterusan. Terus menerus dalam sesebuah ekonomi. Itu dipanggil inflasi. So, indeks harga pengguna yang kita belajar tadi tu, indeks harga pengguna fungsi dia sebagai untuk tunjuk ekonomi. Penunjuk ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan inflasi. So, indeks harga pengguna ni sebenarnya memang khas untuk tunjukkan ada inflasi ke tak? Ada tak inflasi? Ya, ada. Kalau ada peningkatan poin tu bermakna adalah inflasi. Dan kadar inflasi ini merujuk kepada peratus perubahan. Berapa banyak berubah tingkat harga umum, maknanya harga barang ni berapa banyak yang berubah pada satu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. So, kalau kita tengok inflasi, dia mesti akan ada perbandingan. Dia tak boleh just calculate saja. Dia mesti ada comparison. Sebab kalau dia naik bermakna dia inflasi. Kalau dia turun berbanding tahun sebelumnya, bermakna dia inflasi telah berkurangan. Sebab itu kena buat comparison dengan tahun sebelumnya. Baik, kadar inflasi boleh dikelaskan kepada 3 jenis. Kadar inflasi ada 3 jenis, iaitu pertama sekali inflasi sederhana. Inflasi sederhana pada kadar inflasi 2 ke 3%. Itu sederhanalah. Inflasi merangkak. Kadar inflasinya, inflasi merangkak ni atau merayap ni adalah antara 4% hingga 5%. So, itu kadar inflasi yang merangkak. But then, yang bahaya sekali ialah inflasi melampau ataupun dipanggil hyperinflasi. Hyperinflation, di mana kadar inflasi terlampau tinggi sehingga mencapai beberapa ratus peratus. Itu memang kadar inflasi yang teruk sangat. Itu yang teruk sangat. So, currently kita punya kadar inflasi dianggarkan sekitar di antara sederhana dan inflasi merangkak.
di antara kedua ni. Cikgu rasa antara 3 to 4% lah. Walaupun kadang kata bank negara kata 2% ke 2.2% ke kan, tapi sebenarnya dia lebih lagi, lebih sikit. Okay. Sebab kita begitu terasa dia punya kenaikan dia. Dan seperti mana macam apa yang berlaku kepada cikgu sendiri di mana pada hari Ahad hari tu, hari Ahad ke? No, hari Isnin hari tu, cikgu pergi beli barang dapur kat Maidin tau. Dekat Maidin. Beli daging 1 kilo, beli ayam, okey, ayam dalam 3 kilo, kemudian beli udang, okey, dalam 1 kilo, kemudian beli barang-barang dapur, bahan-bahan masak ni, okey, tepung, beras, kemudian dengan sayur, kemudian ikan sikit, buah sikit, kemudian rempah-rempah apa semua kan. Okay, cikgu tengok, ni semua barang dapur ni, tak ada barang kering. Tak ada barang kering lah kan. Tak ada macam barang-barang toilet ke, tak ada. Barang-barang dapur je. Kemudian cikgu pun tengoklah, okay, bajet cikgu dengan wife cikgu kata apa? Okay, berapa agak-agaknya? Okay, kalau tengok plus minus 200, 250 lah. 250, okay lah. So, cikgu pun rasa macam, okay, lebih kurang 250 lah, 250 to 300. Sekali bila dah scan, 400. Ya, RM400. 400. Memang cikgu, barang-barang dapur je ni. 400. So cikgu cakap, ini memang kita kata sebagai satu peningkatan yang kita kata memang terasa dan cikgu kata ini memang peningkatan kerana apa? Semua barang-barang yang cikgu beli itu adalah barang-barang makanan, bukan pakaian, bukannya alat komunikasi, bukannya barang-barang ubat kesihatan, tak. Barang-barang makanan dan minuman. So, kita kata bahawa cikgu boleh anggap bahawa ini adalah dikatakan sebagai inflasi. Inflasi ya. Maksudnya kalau mata wang negara lain meningkat, okey, menyebabkan inflasi lah. Okey. Baik. Inflasi ni sebenarnya baik, soalan Karina ni bagus. Cikgu, macam mana kadar inflasi ni berlaku? Maksudnya kalau mata wang negara lain meningkat dan kita jatuh, akan menyebabkan inflasi lah. Okey. Sebenarnya Karina, kamu punya soalan adalah soalan bertanya, soalan tentang bagaimana inflasi berlaku. Itu soalan yang tepat daripada kamu, iaitu kamu bertanya tentang, cikgu, macam mana inflasi ini boleh berlaku? Itu sebenarnya. Baik. Memang cikgu nak jawab pun. Baik, inflasi ini berlaku kerana 3 sebab. Jom kita tengok 3 sebab ni. Ini dia. 3 sebab ini merujuk kepada 3 jenis inflasi. Okey, korang tengok betul-betul. This is korang belajar tentang current situation. So, korang kena faham current situation. Jangan korang rasa macam, belajar benda-benda yang tak penting. No. This is the current situation negara kita. Penting penting untuk kamu tahu. Baik. Inflasi yang berlaku dalam ekonomi dibahagikan kepada 3 jenis mengikut punca berlakunya seperti yang berikut, iaitu inflasi yang pertama ialah inflasi tarikan permintaan. Itu satu. Yang kedua, inflasi tolakan. Ini bukan tarikan permintaan ni. Minta maaf kalau kepada mana-mana pelajar yang kenapa ada 2 yang sama. Okey. Satu lagi ni bukan tarikan permintaan. Cikgu betulkanlah Baik, satu lagi ni sebenarnya adalah inflasi. Okey, cikgu boleh tulis kat bawah. Ianya adalah inflasi tolakan kos. So, kepada mana-mana pelajar yang dah print out nota ni ke kan? So, kamu boleh tulis semulalah. Yang kedua sebenarnya adalah inflasi tolakan kos. Okey, inflasi tolakan kos. So, yang pertama inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi tolakan kos, dan yang ketiga inflasi diimport. Ya, diimport. So, kita tengok satu-satu tentang punca-punca inflasi ini ataupun jenis-jenis inflasi ini. Okey. Baik. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu inflasi tarikan permintaan.
Baik, inflasi tarikan permintaan ni merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan melebihi penawarannya dalam pasaran. So of course itu akan menyebabkan harga barang naik. Contoh kita tengok raya tahun ni harga ayam naik, betul tak? Dan kita tengok harga ayam naik. Dulu 1 kilo RM7.90. Tapi menjelang bulan puasa dan raya, dia naik sampai 1 kilo RM8.90. Naik RM1. Naik RM1. Harus ingat, ayam kita tak beli sekilo. Ayam biasanya kita beli 1,5 kilo ataupun 2 kilo. Sebab untuk seekor tu berat dia dalam 1,5 kilo ataupun 2 kilo. Bermakna harga ayam telah naik. Kita tak beli seekor kadang-kadang. Mak ayah kita beli sampai 2 ekor atau 3 ekor untuk apa? Untuk menjamu tetamu. So akan melibatkan peningkatan kos. Baik. Soalannya, kenapa harga ayam tu naik, cikgu? Ayam itu naik apabila berlakunya permintaan yang tinggi. So itu tarikan permintaan. Satu Malaysia minta ayam. Satu Malaysia beli ayam dan makan ayam. Bila satu Malaysia beli ayam dan minta ayam, kemudian bila nak dekat raya lagi nak beli banyak, maka bilangan ayam sebenarnya dia tak banyak. Jadi menyebabkan harga ayam naik kerana permintaan yang tinggi. Permintaan yang banyak melebihi penawaran dia, melebihi supply yang ada. So itu dipanggil inflasi tarikan permintaan. Harga dia akan naik. Dan inflasi ini wujud apabila peningkatan permintaan berlaku semasa ekonomi negara berada pada tingkat guna tenaga penuh, iaitu berlaku semasa semua orang dah ada kerja, kurang sangat pengangguran, semua orang bekerja. Bila semua orang bekerja, semua orang ada duit. Bila semua orang ada duit, maka semua orang akan minta ayam. Boleh faham? Korang tak faham bagi tahu tau. Korang tak faham bagi tahu, jangan korang diam aja. Faham Okey, baik. Cikgu teruskan. So, ekonomi yang mencapai guna tenaga penuh, maknanya yang semua orang dah bekerja dalam satu negara ekonomi tu So, bila semua orang dah bekerja, bermakna sukar untuk menambahkan tingkat pengeluaran dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang melambung kerana semua faktor tenaga buruh dan bahan mentah telah digunakan sepenuhnya. Baik, dia begini. Bila semua orang bekerja, maka semua orang ada duit. Bila semua orang ada duit, kebetulan pula cuti raya sebelum ni 2 tahun berturut-turut tak balik raya, PKP. Tiba-tiba tahun ini pula PKP dah tak ada. Semua nak balik kampung. Jadi semua pun orang-orang kampung dan orang bandar semua, ini kali raya memang kau-kau ni. Beli ayam banyak-banyak, nanti orang nak datang. Kan? So semua orang ada duit, beli ayam. Kilang-kilang ayam pula, elok-elok dah supply 100,000 ekor. Tiba-tiba permintaan menjadi 150,000 ekor. Jadi 150,000 ekor yang minta ayam. 150,000 ekor ayam yang diminta. Yang ada di kilang 100,000 je. Jadi mana nak cari 50,000? 50,000 ekor ayam lagi. Itu satu. Yang kedua, kemudian kalau katakanlah toke-toke kilang ayam. Sebelum puasa lagi dia kata apa? Ni raya ni mesti ramai orang beli ayam ni. Sebab apa? Sebab ramai orang beli ayam sebab kali ni raya memang tak ada PKP. Semua orang akan beraya. So toke-toke kilang
dah standby dah. Bulan bulan berapa bulan 3 itu, bulan 2 itu kan, PKP ni dah nak habis ni, maknanya raya bulan 4, bulan 5 nanti ni mesti ramai minta ayam ni. Okey, kita kena bela ayam daripada sekarang lah, kena tambahkan stok ayam, stok bela ayam hidup daripada bulan 2 ni kena tambah ni. Tetapi harus diingat, kalau toke tu tambah pada bulan 2, pada bulan 1 ke pada bulan 2 kan, tambah stok-stok anak ayam kan, kamu ingat anak ayam tu boleh membesar dalam tempoh 3 bulan ke? Boleh tak ayam-ayam tu membesar, sampai selama 3 bulan saja boleh besar, cukup untuk disembelih? Sempat tak? Tak, memang tak. Memang tak sempat. Jadi kalau katakan kilang tu tambahkan ayam tu sekalipun, anak ayam sekalipun, memang tak sempat nak supply di pasaran pada bulan raya ni, pada bulan 5. Jadi sebab itu, stok ayam yang ada ni dijual apa yang ada lah. Bila orang tanya, mana ayam lagi? Sorry, dah habis. Yang leleng ada ni, yang leleng kecil lagi, belum cukup besar. Nampak tak? Jadi itu yang dimaksudkan dengan sukar menambahkan, sukar menambahkan tingkat pengeluaran dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang melambung. Kerana semua faktor tenaga buruh, maknanya semua pekerja dah digunakan, semua bahan mentah anak ayam semua dah digunakan dah. Tapi tak sempat juga nak supply pada hari raya semuanya, sebab ada yang baru nak membesar dan sebagainya kan. Jadi inilah antara menyebabkan kalau kita lihat, permintaan lebih banyak daripada penawaran. Lebihan permintaan itu terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan, contohnya lebihan permintaan terhadap ayam tadi, lebihan permintaan terhadap ayam tadi menyebabkan harga barang tersebut dalam pasaran akan meningkat dan berlakulah inflasi tarikan permintaan. Nampak tak? Jadi berlakunya inflasi tarikan permintaan maksudnya apa? Permintaan lebih banyak daripada barang yang ada. Itu maksud inflasi tarikan permintaan, dan inilah salah satu punca dia. Dan kenapa boleh berlaku macam ni, cikgu? So kenapa boleh berlaku kita kata tarikan permintaan? 2 sebab. Sebab yang pertama iaitu peningkatan tingkat pendapatan. Maknanya income household, income individu atau income isi rumah seluruh negara telah pun bertambah. Jadi bila peningkatan tingkat pendapatan menyebabkan pengguna akan ada lebih kuasa beli, akan meningkatkan kuasa beli pengguna. Contoh maknanya semasa PKP hari tu, so banyak orang gaji dia rendah, gaji kena potong separuh lah, kemudian ada yang tak ada gaji lah, kemudian ada yang diberhentikan kerja lah kan. So mungkin gaji daripada 1,500 jadi 1,000 saja. Itu kurang pendapatan. Tapi bila dah ekonomi naik semula, so kemudian PKP dibatalkan, semua orang bekerja balik. Bila semua orang bekerja balik, gaji yang hari tu 1,000 ke 1,500 naik pula jadi 1,800. Siap allowance lagi. Ada allowance tambahan, ada overtime, naik sampai pendapatan 2,000. So buat part time. Bila buat part time lagi kerja jadi peniaga di Shopee lah, peniaga online lah, dapat lagi income tambahan 2,500, 2,000, 3,000 ringgit sebulan. Peningkatan pendapatan ini telah meningkatkan kuasa beli. Maknanya orang lebih banyak, lebih mampu untuk beli barang dengan banyak. Jadi kalau duit banyak, pengguna akan cenderung untuk apa? Untuk berbelanja. Duit lagi banyak, so belanjalah. Berbelanja dengan lebih banyak menyebabkan jumlah permintaan dalam sesebuah ekonomi akan meningkat. Jumlah permintaan dalam sesebuah ekonomi itu akan meningkat. Dulu tak ramai pun minta ayam macam ni. Sekarang ramailah yang minta ayam, bertambah-tambah lagi ni. Macam mana jadi macam ni?
Rupanya orang cakap apa? Oh, rupa-rupanya rakyat Malaysia ni semasa PKP dah belajar bisnes online, dah ada side income. Kerja-kerja juga. Gaji 1,500. Bila buat side income, bisnes online, naik pendapatan je jadi 3,000. Sebab itu mereka boleh buat permintaan beli ayam lebih. Jadi peningkatan tingkat pendapatan pengguna biasanya berlaku masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi lah, apabila ekonomi mula meningkat. Jadi pendapatan pengguna pun bertambah. So, punca pertama kenapa berlaku inflasi ialah peningkatan tingkat pendapatan. Income naik, belanja pun naik. Yang kedua, kenapa berlaku inflasi tarikan permintaan, iaitu pertambahan penawaran wang. Maknanya wang bertambah. So, kalau pertambahan bekalan wang dalam pasaran disebabkan oleh perbelanjaan kerajaan secara berlebihan, dan proses penciptaan kredit yang pesat oleh bank perdagangan. Jadi, bekalan wang yang banyak di pasaran akan meningkatkan kuasa beli pengguna dan seterusnya jumlah permintaan dalam ekonomi akan meningkat. Baik. Korang faham tak yang kedua ni? Korang faham tak yang kedua tu? Tak Okey, baik. Dia macam ni. Duit di pasaran boleh bertambah. Maknanya duit di pasaran ni, pertambahan bekalan wang dalam pasaran boleh bertambah. Sebab apa? Sebab jika perbelanjaan kerajaan secara berlebihan. Apa maksud tu, cikgu? Maksudnya begini. Seandainya kerajaan meneruskan, kamu tahu tak, kerajaan meneruskan ataupun kerajaan buat projek-projek yang besar. Contohnya, projek bina LRT daripada Sungai Buloh sampai ke Kuala Lumpur, kemudian pergi ke Putra Height, tu LRT Baik, projek tu berapa? Projek tu lebih kurang 300 bilion. 300 bilion? Tak. 30 bilion. 30 bilion projek tu. Bila kamu fikir balik, kerajaan akan buat LRT sebanyak dengan kos 30 bilion. Baik, bila kerajaan buat projek tu 30 bilion tu, kerajaan akan dapat duit ke kerajaan akan spend? Kerajaan akan belanja untuk bina tu. So, baik. Jadi kerajaan yang buat, cikgu? Ya, tetapi yang bina siapa? Yang membina, contohnya yang membina track, yang membina laluan landasan itu siapa? Mungkin syarikat tempatan, iaitu syarikat Sime Darby. Kemudian yang bawa bekalkan train tu siapa? Mungkin syarikat B. Kemudian yang membuat sistem-sistem pada setiap stesen kereta api tu, stesen LRT tu, dia ada punya sistem wiring dia, lampu dia, syarikat C. Kemudian yang supply dia punya seat apa semua tu, syarikat D. Ingat syarikat A, B, C, D tu kan. Bila diorang supply tu, kerajaan bayar pada diorang kan. Bila kerajaan bayar pada diorang, yang bekerja pada syarikat-syarikat tu siapa? Yang bekerja di syarikat-syarikat itu adalah orang-orang kita, rakyat tempatan yang bekerja di syarikat-syarikat ini. Jadi, bila company mereka dapat projek daripada government, so bila duit government masuk ke dalam company, adakah diorang dapat juga duit tu? Dapat. Para pekerja tu akan dapat dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji, dalam bentuk overtime, dalam bentuk allowance. Nampak tak? Jadi, kalau kerajaan banyakkan projek-projek lagi macam ni, maka banyaklah yang company yang akan ambil job kerajaan ini dan buat projek pembangunan ini. Maka duit kerajaan tadi berbilion-bilion tadi akan berada di pasaran.
akan berada among syarikat, among pekerja-pekerja, okey, dan rakyat semualah. Sebab pekerja-pekerja tu of course akan berbelanja pula. Dia dapat duit, dapat allowance, dapat overtime. Dia orang akan pergi pasar beli barang apa semua lagi banyak. Oh, kita ada bonus ni. Okey, syarikat bagi pasal kita dah siapkan projek tu, kita orang dapat bonus. Oh, belilah pula kereta baru, beli pula peti ais baru. See? Maknanya apa? Okey, pertambahan bekalan duit di pasaran itu kerana apa? Kerana kerajaan berbelanja secara berlebihan, maknanya untuk projek-projek besar tu. Okey, dan pertambahan bekalan inilah yang akan menyebabkan pertambahan permintaan. Okey, yang empat tu boleh faham tak? Perbelanjaan kerajaan dari sudut projek-projek pembangunan tu tadi. Boleh faham yang itu boleh faham Ke tak boleh faham lagi? Boleh faham tak? Projek-projek kerajaan ni sebenarnya akan turunkan duit kepada rakyat. Itu kesimpulannya lah. Boleh faham tak yang itu? Yang perbelanjaan kerajaan secara berlebihan. Boleh faham boleh ke tak ni? Cikgu tanya dulu. Terang balik cikgu. Okey. Dia macam ni. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Okey, baik. Baik. Faktor yang kedua, kenapa berlaku inflasi tarikan permintaan? Kita tahu bahawa inflasi tarikan permintaan kerana permintaan yang tinggi. Macam kes ayam tadi ramai orang minta untuk beli ayam, tapi ayam sikit. Tapi persoalan dia, kenapa diorang ni ramai minta? Kerana mereka ada banyak duit. Masyarakat ada banyak duit. Sebab tu mereka semua nak beli ayam banyak-banyak. Diorang banyak duit. So persoalan seterusnya, macam mana diorang ni masyarakat boleh banyak duit? Kenapa masyarakat boleh banyak duit? Dua sebab. Sebab yang pertama, masyarakat ini telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka. Itu punca utama. Gaji, buat side income, buat side business, kan? Sebab tu income mereka bertambah. Itu yang kata peningkatan tingkat pendapatan. Ingat pendapatan tak semestinya gaji tau. Macam kita lah, kalau kamu tengok mak ayah kita mak ayah kita ni kadang-kadang dia bukan kerja dapat gaji je semata-mata. Bila balik kerja, dia akan buat part time. Buat meniaga tu lah, meniaga inilah, meniaga itulah, meniaga inilah. Dia buat part time. Ada meniaga Avon lah, ada meniaga Mary Kay lah, ada meniaga kosmetik lah, ada meniaga barang kesihatan lah, apa semua kan. Itu kan part time. So, bila dapat part time itu pun dapat juga income. So, peningkatan tingkat pendapatan. So, itu yang pertama. So, bila diorang dah ada banyak income, sebab itu mereka boleh membuat permintaan yang lebih. So, itu yang pertama Yang kedua, sebab apa permintaan tadi tu banyak? Kerana rupa-rupanya duit ada banyak di pasaran. Ada banyak duit di pasaran. Macam mana duit tu boleh banyak di pasaran? Kat tangan masyarakat ni banyak duit. Pertama sebab apa? Sebab kerajaan. Sebab kerajaan telah berbelanja dan duit kerajaan telah turun kepada rakyat. Duit kerajaan turun kepada rakyat. So kalau kamu tanya macam mana duit kerajaan turun pada rakyat cikgu? Bila kerajaan buat projek-projek LRT, kemudian projek-projek pembinaan, projek buat TRX ke, projek jalan raya ke, lebuh raya ke. Ingat kalau lagi banyak projek kerajaan buat, duit-duit perbelanjaan untuk projek itu, sebenarnya duit tu akan turun kepada rakyat. Sebab company yang membina, company yang membuat projek-projek jalan raya tu atau projek-projek kerajaan tu, company tu adalah company dalam negara, company rakyat tempatan. Maka bila kerajaan bagi projek kepada diorang, bermakna diorang akan ada duit. Diorang dapat duit. Company-company itu dapat duit daripada kerajaan untuk membina, untuk melakukan projek-projek pembangunan
yang dibuat oleh kerajaan. So, diorang dapat untung. Bila diorang, company-company tu dapat duit daripada kerajaan itu untuk buat projek tu, maka keuntungan projek itu juga akan diperolehi bukan sahaja syarikat tu, malah para pekerja dia. Bila para pekerja dia dapat duit, dapat gaji, lebih lagi dapat bonus lagi semua, sudah tentulah akan berbelanja. Dan itu menyebabkan peningkatan permintaan. Boleh faham ke? Okey lah. Kita tak payah ambil yang itulah itu yang satu. Satu lagi. Ya betul. Ya betul. Kalau kerajaan buat projek, kita dapat duit. Dalam masa yang sama, duit kita juga diambil untuk kerajaan menjalankan projek. Ya betul. Okey, itu satu. Satu lagi okey, itu satu cara lah bagaimana kerajaan berbelanja dan duit tu dapat turun ke rakyat. Yang kedua, okey, seandainya kerajaan bagi bonus kepada kaki tangan awam. Kan selalunya kan kerajaan bagi bonus. Okey, tahun ini kerajaan akan berikan bonus kepada kaki tangan awam sebanyak RM500. Okey, kamu rasa macam alah RM500 sikit aja. Memang RM500 itu sikit. Tapi kaki tangan awam di Malaysia ni 1.6 juta orang. Kaki tangan awam pekerja-pekerja kerajaan termasuk polis, tentera, doktor dan juga pegawai-pegawai kerajaan tu semua ada 1.6 juta orang. Cuba kamu darabkan 1.6 juta orang dapat RM500. Berapa bilion dah tu? Bukan bilion lah. Cecah bilion juga tu. Berapa bilion telah kerajaan berikan kepada kaki tangan awam. Dan kaki tangan awam buat apa dengan duit tu? Sudah tentu kaki tangan awam akan berbelanja. Dengan duit yang berbilion kerajaan berikan sebagai bonus kepada kaki tangan awam akan berbelanja. Dan ini akan meningkatkan permintaan. Nampak tak? Jelas tak? Jelas tak? Ke tak faham lagi mamai lagi ni? Mamai lagi mamai lagi. Tak faham lagi. Okey, satu lagi. Satu lagi Kamu perasan tak? Sebelum raya hari tu, sebelum raya hari tu, kerajaan ada umumkan untuk rakyat, membenarkan rakyat keluarkan duit daripada KWSP sebanyak 10,000. Betul tak? Bantuan, betul tak? 10,000 kot. Kan, maksimum 10,000 yang kerajaan benarkan. Betul. Baik. Maknanya, itulah dia dikatakan sebagai, walaupun itu bukan duit kerajaan, tetapi kerajaan telah melakukan satu tindakan yang menyebabkan duit bertambah di pasaran. Suddenly semua orang ada 10,000. Ui, keluar duit lah 10,000. Duit apa? Duit KWSP. So, kerajaan telah benarkan untuk semua orang keluarkan duit 10,000 daripada KWSP. So, bila semua orang sebelum raya hari tu ada duit 10,000, bertambah tak bekalan wang di pasaran? Ya. Di pasaran banyak duit. Daripada situ menyebabkan permintaan bertambah. Orang akan berbelanja. Dan inilah menyebabkan inflasi. Sebab permintaan tiba-tiba banyak, barang pula sikit. So, harga barang akan naik. Kan? Itu sebenarnya bila bertambah duit. Ya, duit tu kan memang kena keluar 10K atau ikut orang tu nak keluarkan duit tu. Sebenarnya ikut orang tu. Kalau dia nak keluarkan 10K, keluarkanlah. Kalau dia tak nak keluarkan pun tak apa. Terpulang kepada kehendak mereka sendiri. Jam-jam ni lah dia orang nak fogging. Okey, kejap cikgu. Apa? Okey, baik. Kita tengok, okey.
Baik, itu satu tentang perbelanjaan kerajaan secara berlebihan menyebabkan duit banyak. KWSP tadi dibenarkan keluar, kemudian projek-projek kerajaan. Baik, yang kedua ni, okey, proses penciptaan kredit oleh yang pesat oleh bank perdagangan. Baik, proses penciptaan kredit ni, baik, apa itu kredit? Kredit itu adalah hutang. Betul tak? Kredit itu adalah hutang. Betul? Kan? Jadi, betul. Jadi, okey, bila bank banyak mencipta kredit, maknanya mencipta hutang. Jadi bila banyak bank berikan hutang. Bila bank banyak mencipta kredit, maknanya bank banyak mencipta hutang. Bila banyak mencipta hutang, orang ramai pinjam duit dengan bank, orang ramai dapat duit. Bila mereka pinjam daripada bank, kemudian mereka dapat duit itu, bermakna duit bertambah di pasaran. Bila bertambah di pasaran, duit bertambah di pasaran, kita tahu flow dia. Bila duit bertambah di pasaran, dia orang nak berbelanja. So, mereka akan buat permintaan. Bila buat permintaan, permintaan akan meningkat. Barang pula sikit. Bila permintaan meningkat, barang sikit, maka harga barang itu akan meningkat. Jadilah inflasi. Faham? Itu maksud proses penciptaan kredit. Maknanya, bank memberikan pinjaman kepada orang ramai. So, orang ramai ada banyak duit. Tak percaya tanya mak ayah kamu lah. Mesti ada kata, ayah ada pinjam duit. Ada pinjam bank tak? Buat pinjaman bank. Mesti ada. Kalau tak, rumah, kereta. Mesti dua ni ada. Salah satu ke atau dua-dua ke. Betul tak? Mesti ada. So, itu yang dikatakan penciptaan kredit. Maknanya penciptaan kredit itu maknanya loan yang banyak dibuat oleh bank-bank perdagangan. Maknanya bank-bank seperti Maybank, CIMB dan sebagainya. So, kesimpulannya, tak kisahlah mana-mana pun cara, iaitu pertambahan oleh perbelanjaan kerajaan ke, atau proses penciptaan kredit ataupun hutang oleh bank ke, kedua-dua ini akan menyebabkan wang banyak di pasaran. Bila wang banyak di pasaran, kuasa beli pengguna akan meningkat. Bila maknanya pengguna ada banyak duit untuk membeli, maka menyebabkan pengguna akan menambahkan jumlah permintaan dalam ekonomi. Bahasa mudah dia apa tadi cikgu? Yang mana satu, Danisha? Yang penciptaan kredit. Bahasa mudah dia apa tadi? Yang penciptaan kredit. Okey, penciptaan kredit itu sebenarnya adalah proses penciptaan kredit itu bahasa mudahnya adalah penciptaan loan. Ataupun pinjaman. Proses penciptaan kredit itu maksudnya adalah proses memberi pinjaman oleh bank perdagangan kepada rakyat. Bila bank banyak bagi pinjaman kepada orang ramai akan ada banyak duit. Orang ramai banyak duit, dia akan berbelanja. Kan? Tak payah pergi jauh. Cuba tengok diri korang. Duit belanja bagi RM5 setiap hari. Contoh. Suddenly mak ayah kamu kata, mak ayah rasa macam RM5 kau ni tak cukup lah. Tak apalah. Mak ayah bagi kau RM10 lah. Korang mesti dah senyum lebar. Sehari RM10. Best ni. Nampak tak? Bila ada RM10 je, kan, kamu terus bayang apa? Setiap hari aku boleh beli ni. Maknanya banyak beli. Untuk apa? Untuk habiskan RM10 tu. Setiap hari. Kalau ada balance pun adalah balance RM1, RM2 untuk simpan. But then, kamu akan utamakan apa? Beli. Berbelanja. Lagi banyak duit, lagi banyak berbelanja. Betul tak? Setuju? Jadi itu menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Sebab kamu akan menambahkan permintaan terhadap barang yang kamu nak.
So, hari ini, okey, seronoknya kita belajar sebab apa? Kita belajar tentang satu jenis inflasi dipanggil inflasi tarikan permintaan. Dan inflasi ini berlaku pada ketika ini, pada hari-hari yang kita lalui semalam, hari ini dan esok. So, perhatikan perubahan-perubahan harga barang supaya kamu alert bahawa keadaan kita sekarang ni adalah inflasi. Okey? So, kita akan sambung kepada inflasi seterusnya pada minggu hadapan. So, jangan lupa, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okey. Sama-sama. Sama-sama Karina.